Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Kita berjumpa hari ini ya, untuk satu lagi sesi uh, pencerahan. Sebenarnya hari ini sepatutnya saya merungkai uh, satu aspek dalam kekalahan Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-14. Niatnya adalah untuk memberi uh, penjelasan terperinci kegagalan-kegagalan dalam struktur media Barisan Nasional sebelum saya beralih kepada apa yang sedang berlaku dari segi struktur media yang sama, dan adakah pihak Barisan Nasional telah mempelajari daripada kesilapan lepas. Tapi benda tu saya tangguh besok. Sebab hari ini saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan kemelut politik yang melanda. Jadi tadi saya ada terbitkan satu artikel. Dalam artikel tu saya kata pagi ni satu keajaiban berlaku. Apabila majoriti MP-MP ni tengah tidur masih tengah mimpi, mereka menjelma daripada katak menjadi kijang. Dan apabila saya bangun, saya difahamkan bahawa terdapat langkah-langkah kijang, langkah-langkah kangkang yang dilakukan oleh MP-MP ni. Dan lepas tu saya tulislah third force, iaitu blog saya. Kita ada pakar forensik kita. Kita dapati ada tapak-tapak kaki kijang-kijang ni, dia bergerak kiri kanan ya. Blok kerajaan, blok pembangkang, dia bergerak kiri kanan. Dia pergi ke blok pembangkang, dia tabur janji-janji. Dia pergi ke blok kerajaan, dia tabur janji-janji. Sebenarnya MP-MP ni dah tahu, dah besar kepala, dah tahu bahawa sekarang ni selepas langkah Sheraton menjadi satu episod yang mencemarkan moral etika MP-MP dalam parlimen. Sebabnya mereka melihat satu kerajaan biarpun ada majoriti selesa boleh juga ditumbangkan, asalkan the money is good, the offer is good. Okay. Saya, saudara-saudari tahulah, saya ni bukannya nak kata lantang berkritik. I say it as it is. Kalau benda tu betul, saya cakap betul. Kalau salah, saya cakap salah. Sebelum tumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, hari ini saya tak target PPBM ke siapa. No, hari ini tak ada. So saudara-saudari tak kira lah penyokong siapa, boleh relax, because saya takkan target siapa. Sebelum kerajaan pimpinan Pakatan Harapan jatuh, penyokong Barisan Nasional, Muafakat Nasional, dia menyerang belah Pakatan Harapan. Dia berkata lantikan politik di dalam kerajaan ataupun di dalam GLC ni atau agensi kerajaan tidak harus berlaku, sebab ini adalah janji dalam buku manifesto Pakatan Harapan. Pada masa itu juga, pada ketika saya menentang anasir racism di dalam DAP, di dalam Pakatan Harapan tu, tapi pada masa tu juga saya beritahu kepada saudara-saudari bahawa itu adalah propaganda. Sebenarnya saya dah kaji buku harapan, tidak tertulis sana tidak akan ada lantikan politik ke dalam GLC dan sebagainya. Cuma dia akan lihat dari segi kelayakan. Maknanya jika seorang tu betul-betul layak dan kebetulan dia adalah ahli politik, maka dibenarkan. Baik. Jadi memang berlaku banyak lantikan politik di bawah Pakatan Harapan. Betul. Tetapi andaian kononnya lantikan, sebab saya nak, kalau ada satu hujah yang dibentangkan ataupun satu
benda yang dibawa-bawa sebagai bekalan untuk menyerang satu-satu pihak, biarlah berdasarkan landasan kebenaran. Sebab itulah saya jarang sentuh isu GLC pada ketika Pakatan Harapan masih memerintah. Sebab apa yang tidak diberitahu oleh pihak-pihak tertentu termasuk ahli-ahli politik adalah bahawa memang dalam kerajaan Barisan Nasional dulu juga ada lantikan-lantikan politik yang hebat. Dan there was not really much of a difference dengan Pakatan Harapan, no. Tak ada. Memang kerajaan baru masuk, jadi dia buat lantikan baru. Tetapi mereka menggunakan alasan buku harapan mengatakan bahawa tidak akan berlaku lantikan politik. So saya jelaskan pada masa tu, dalam pada saya menentang Pakatan Harapan, saya jelaskan, no, benda ni tak betul. Tak apalah, tak apa. So isu tu memang dimainkan lah. Okey, tak apa, benda dah lepas. Lah ni orang-orang sama senyap apabila lantikan politik kini terhebat di dalam sejarah tanah air dan antara terhebat di dunia. Kalau kita tak kira negara-negara tertentu di Afrika, antara terhebat di dunia dan terhebat dalam sejarah tanah air. Dalam tak sampai Pakatan Harapan, Perikatan Nasional memerintah tak sampai 3 bulan. Terhebat dalam sejarah tanah air lantikan politik. Jadi apabila satu janji telah diberikan bahawa semua ahli parlimen akan dilantik, ini akan yang tak berjawat menteri atau timbalan menteri, ini akan besarkan lagi kepala mereka. Sebab lepas langkah Sheraton, mereka dah tahu bahawa mereka sekarangnya adalah penentu siapa yang boleh memerintah, dan mereka boleh bermain-main berdasarkan offer. Jadi kalau offer kamu baik, saya akan sokong kamu. Dan tambahan pula, betul-betul diberi offer berkenaan, betul-betul diberi. Jadi besarlah kepala mereka. Betul lah, kalau kita memang penentu. Jadi it is like confirming apa yang mereka percaya selepas langkah Sheraton, bahawa memang mereka ni hebat. Ya, itulah yang berlaku. Berdasarkan benda ni, kumpulan MP-MP yang ada sekarang tidak kira siapa yang memerintah, sama ada Perikatan Kekal atau Perikatan Tumbang dan kembalinya kepada Pakatan Harapan. Sebab yang saya tahu peralihan majoriti memang berlaku ke arah Pakatan. Tak kira, sebab saya tahu ada benda dimainkan, kononnya ada beberapa MP dari PKR akan lompat masuk ke dalam Perikatan. Itu semua saya tak kira, sebab di dalam Sarawak, di dalam PPBM sendiri, di dalam UMNO sendiri memang ada peralihan. Tapi yang tu saya tak ada bukti, so tak payah ceritalah, lebih lanjut lah. Walau bagaimanapun, siapa yang menang, siapa yang kalah, at the end of the day dah tak penting. Kalau ada pihak yang kata, oh, kita yakin benda ni tak boleh, you are talking nonsense, atau pihak sana kata you are talking nonsense, benda ni tak boleh sebab kita akan boleh kekal majority, dua-dua talking nonsense. Sebab at the end of the day sekarang, satu pihak lihat dia tawar apa, dia akan tawar lebih. Mudah sahaja mempengaruhi MP-MP ni. Sebab MP-MP ni terbukti inginkan, dah besar kepala satu, inginkan sesuatu. Kerajaan boleh terus bertukar-tukar asalkan poket kita bertambah gemuk. Dan pihak yang menawarkan tak bertanggungjawab. Lantikan terhadap GLC memang perlu politik. Lantikan politik memang perlu dan di seluruh dunia memang berlaku. Tetapi biarlah yang khusus, yang penting. Sebab yang lain juga kita kena pastikan tak semestinya seorang yang dilantik itu, walaupun bukan lantikan politik, dia akan menentang kerajaan. Tidak. Tidak. Dan pihak yang hari ini duduk dalam kerajaan pernah menentang lantikan politik secara lantang ketika mereka berada di pembangkang. Iaitu dari UMNO pun ada, dari PAS pun ada.
Ada. Secara individu, bukan secara parti. Ada. Tapi hari ini disokongnya. Malah mereka lah yang membuat pengumuman. Baik. Saya dah muak dengan perangai MP-MP kita. Kumpulan MP-MP yang kita ada hari ini, bagi saya semuanya tak boleh pakai. Sebab itulah dalam pilihan raya yang akan datang, saya dah mula berfikir, ada baiknya juga we break this chain. Saya tak kata semua MP-MP ni kita tolak, tetapi kalau kita nampak muka-muka baru, kadang-kadang kita kena pilih juga yang muka-muka baru ni. Sebab semua parti dia berkisar di sekitar orang-orang lama. Dulu PPBM, PKR ni sebenarnya adalah serpihan UMNO. Kemudian PPBM ni memang sah UMNO 2.0. Kemudian maknanya Pakatan Harapan ni sebenarnya bukannya Pakatan Harapan. Dia dipimpin oleh kepimpinan lama. Seolah-olah kerajaan tak pernah bertukar. Cuma pemimpin-pemimpin lama rebranding. Kemudian PPBM yang korang tentang ni, yang korang hina Muhyiddin seminggu sebelum langkah Sheraton, ramai yang duk hina, caci Muhyiddin dan sebagainya, dan Azmin yang duduk sebelah sana. Dia orang sekarang kerajaan, dan korang tengah hina Pakatan Harapan. Walhal jiwa Pakatan Harapan duk ada dalam kerajaan. I ulang, jiwa, nadi Pakatan Harapan duk ada dalam kerajaan. Secara tidak langsung, ia adalah pentadbiran Pakatan Harapan. Siapa yang pegang? Bukannya saya tentang. No. Saya dah beritahu, hari ini saya tak memihak sesiapa. Memang saya selalu tak memihak sebab tak apa, tapi hari ini saya nak fokus kat MP. Saya tak kira parti. Tetapi siapa yang pegang Perikatan Nasional? PPBM. Dulu siapa yang pegang Pakatan Harapan? PPBM. Nak kata DAP lah, apalah, inilah, itu banyak benda pasal DAP saya tentang. Especially mereka racist, mereka anti-Islam. Dulu pemimpin-pemimpin tertentu saya tentang. Tetapi siapa yang pegang secara dari segi jawatan, Perdana Menteri dan sebagainya? PPBM. Siapa yang pegang hari ini? PPBM. Siapa yang pegang kementerian yang penting? Antaranya Azmin Ali, PKR. Hari ini siapa yang pegang kementerian penting? Azmin Ali, PKR. Sebenarnya kalau korang lihat, ini Pakatan Harapan 2.0, cuma ada penglibatan sedikit UMNO. Sedikit PAS. So, saya tak nak cerita kerajaan. Saya tak anti Muhyiddin, saya tak anti siapa. Saya tak nak cerita kerajaan. Yang saya nak cerita adalah MP-MP ni semua, dia berkisar di sekitar orang-orang sama, layer-layer sama, yang dah berpuluh-puluh tahun. Kalangan mereka sahaja. Lapisan baru ni selalunya tidak akan dapat tempat. Dan oleh kerana terlalu lama, ramai daripada mereka pemimpin lama yang ada antara saudara-saudari dah tak sup dengan pemimpin-pemimpin berkenaan. Tidak kira lah Najib, tidak kira Muhyiddin, tidak kira Mahathir, tidak kira Zahid, tidak kira Hadi ke apa, yang anda tak sup dengan pemimpin-pemimpin ni. Sebenarnya disebabkan lama, kesemua mereka dah jadi old dinosaurs. Parti-parti ni banyaknya dipimpin oleh old dinosaurs. Dan sekarang old dinosaurs ni tengah bermain-main like a playground. Semua tak memihak pada siapa. Semua it's like a playground. Jual beli MP ni tidak berlaku. Saya dah beritahu berulang kali, because MP-MP ni sendiri dah fed up. Tetapi kalau seorang tu nak tawarkan something to MP, senang. Dan kalau tawarannya cukup hebat, boleh kerajaan Perikatan Nasional ditumbangkan. Saya dah beritahu berulang kali, kalau langkah Sheraton berlaku sekelip mata, boleh tumbangkan satu kerajaan yang cukup selesa majoritinya, apatah lagi kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Jadi kerajaan ini tengah survive atas propaganda. Begitu juga kalau kerajaan ini tumbang, kerajaan baru terbentuk, dia juga akan survive atas propaganda.
selagi ada kumpulan baka-baka MP yang sama. Ya, kita perlukan MP-MP yang berpengalaman, tetapi di dalam pilihan raya saya rasa maybe 70% kena beri peluang kepada orang-orang baru, 30% kekalkan yang berpengalaman, seperti Muhyiddin, seperti Mahathir, seperti Najib, seperti Zahid dan sebagainya, kepala-kepala. Tapi 70% kena control by new layers, sebab dah mengarut MP-MP lepas langkah Sheraton, especially yang terlibat dalam komplot dan penipuan-penipuan, dah besar kepala dua-dua side. Sebab sekarang kalau kamu tanya saya, dua-dua side ni apa maksud, saudara Reggie JC, saya tak tahu. Dua-dua side, sebab side yang ada dulu sini, dulu ada sini, side yang dulu ada sini, sekarang dulu ada sini. So dia memang berceramuk. Saya tak tahu. Cuma saya kata MP-MP banyak yang dah besar kepala, dah tahu bahawa kita adalah kingmaker dan kerajaan tidak akan mengaibkan kita. Kita nak apa-apa akan diberi. Jadi itulah permainan MP-MP. Fokus kerajaan memang akan bertumpu kat situ. Tidak mungkin akan bertumpu 100% kepada kebajikan rakyat, kebajikan negara dan sebagainya. Sebab kalau kerajaan ataupun kepimpinan tidak bertumpu kepada menjaga poket MP-MP ni, mereka akan bermain dan akan tumbuh kerajaan baru dan sebagainya. Yang di-Pertuan Agong pun tak boleh kontrol benda ni. Andai kata Perikatan Nasional lepas ini Parlimen bersidang, okey, mereka tak mau memberi ruang kepada undi tidak percaya, tak apa. Nak tumbangkan kerajaan, jangan luluskan apa-apa bil rang undang-undang, ataupun jangan luluskan Belanjawan 2021. Bila undi tak cukup untuk luluskan rang undang-undang atau Belanjawan 20, khususnya Belanjawan 2021, Perdana Menteri secara automatik sama ada kena nasihatkan secara berperlembagaan, ya, sama ada kena nasihatkan yang di-Pertuan Agong untuk bubar Parlimen, ataupun dia kena letak jawatan bersama Kabinet, dan kerajaan akan tumbang. Jadi sama ada akan berlaku pilihan raya atau akan terbentuk kerajaan baru. Jadi dalam pada ni, sementara tunggu Parlimen bersidang, sudah pasti MP-MP tengah bercatur. Tak payah nak teka, sebab mereka dah buat, mereka dah lalui, mereka dah nampak. Inilah kemampuan kita. Hari ini boleh bercakap saya di sini, kemudian esok keluar statement, tak, saya sebenarnya bukan di sini, saya di sana. Ya. Jadi itulah saya dah kata, saya ulang, saya meluat dengan majoriti lah, bukan semua lah, majoriti MP-MP ni saya meluat. Sebab dah jadi kucak-kacir, dah disturbing oh. Dah jadi kucak-kacir, ya, dah jadi berceramuk. Okey, saya berharap MP-MP dengar sidang ini. Tapi dengar tak dengar pun, I don't think it's going to make a difference lah. Bagi saya, apa-apa yang sedang berlaku ini hanya boleh diubati menerusi pilihan raya. Ini pendapat peribadi saya. Walau bagaimanapun kita tak bersedia untuk pilihan raya, tak ada siapa yang bersedia untuk pilihan raya. Dan seandainya berlaku pilihan raya, pertimbangan-pertimbangannya adalah berbeza dengan pertimbangan sekarang. Saya dah berulang kali beritahu, ya, kalau pertimbangan sekarang untuk runtuhkan kerajaan, seseorang itu perlu lihat berapa banyak sokongan MP yang dia ada. Tetapi apabila Parlimen dibubarkan, MP-MP ni tak ada kerusi. Jadi pertimbangan berubah. Orang yang kini nak menubuhkan kerajaan, dia perlu tahu kepimpinan-kepimpinan mana yang bersama dia, supaya dia boleh letakkan wakil-wakil dari kepimpinan ini untuk bertanding di kerusi-kerusi sebagai gabungan baru. Ya. Jadi pilihan raya is the answer. Okey, pilihan raya is the answer. Jadi sehingga kita bertemu esok, di mana saya akan bercerita berkenaan dengan sel-sel media.
kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-14, dan adakah kesilapan ini sedang dilakukan hari ini? Ya, apa cerita penuh dia? Apa cerita penuh dia dan penglibatan saya juga. Ya, itu saya akan rungkai besok. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN.